A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena taufiknya juga kita dapat bertemu dalam majlis tazkirah ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Adapun tajuk tazkirah kita ialah mencari Lailatul Qadar. An Abi Sa'id al-Khudri qala al-i'tikafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ashra al-aswata min Ramadan wa qala inni uritu Lailatul Qadri wa unsituha faltamisuha fil ashril awakhiri fil witr. Maksudnya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, kami beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 kedua pertengahan Ramadan. Pada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperlihatkan malam al-qadar, kemudian aku dilupakannya, maka berusahalah mencarinya pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Sunan Ibnu Majah. Hadirin sekalian, apabila kita merujuk dan meneliti kandungan Al-Quran yang kita bacakan sebentar tadi, kita akan mendapati bahawa Al-Quran tidak pernah menetapkan malam-malam tertentu berlakunya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW juga tidak pernah menentukannya secara tetap, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam hanya menghadkan waktunya secara umum. Sabda baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, taharrau lailatul qadri fil ishri al-awakhiri. Maksudnya berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memperincikan kedatangan malam tersebut dengan tempo yang lebih khusus melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Taharrau Lailatul Qadri bil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Ramai para sahabat telah menemui dan menyaksikan sendiri berlakunya Lailatul Qadar pada malam ke-10 akhir Ramadan. Maka menjadi sunnah muakkadah pada malam-malam tersebut kita memperbanyakkan ibadah, doa, istighfar, zikir dan lain-lain lagi. Terutamanya mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang menyukai akan keampunan, maka ampunilah kami. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bersepakat, yakni berpendapat bahawa Lailatul Qadar terdapat pada malam 10 malam terakhir yang berangka ganjil daripada bulan Ramadan, iaitu pada malam ke-21, 23 Ramadan. Imam Malik radhiyallahu anhu pun berpendapat bahawa Lailatul Qadar amat diharapkan berlaku pada malam 10 terakhir Ramadan. Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar diharapkan berlaku pada malam ke-23 Ramadan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam ke-24 Ramadan. Abu Darda radhiyallahu anhu dan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berpendapat bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam ke-25 Ramadan. Imam Ahmad radhiyallahu anhu pula menceritakan pada penduduk Madinah bahawa Lailatul Qadar lebih diharapkan berlaku pada malam ke-27, ini malam ke-17 Ramadan. Manakala pendapat yang paling rajih, yakni kuat, ialah ia berlaku pada malam tertentu, iaitu pada malam ke-27 mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
serta lain-lain pendapat. Inilah yang telah dipersetujui di sisi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan di dalam kitab Al-Majmu' bahawa Lailatul Qadar tidak tetap pada malam-malam tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama yang lain. Manakala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-29 Ramadan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka ulama-ulama sufi telah menggariskan beberapa kaedah untuk mengetahui malam tersebut. Di antaranya ialah mula puasa pada hari Jumaat, malam Lailatul Qadar 29. Mula puasa malam hari Sabtu, malam Lailatul Qadar malam ke-21. Mula berpuasa hari Ahad, malam Lailatul Qadar ke-27. Mula puasa hari Isnin, malam Lailatul Qadar ke-29. Mula puasa hari Selasa, malam Lailatul Qadar malam ke-25. Rabu puasa malam ke-27 yakni Kamis Lailatul Qadar. Khamis yakni hari Khamis berpuasa malam ke-21 Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inilah di antara kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh pandangan-pandangan ulama. Manakala di dalam Hasyiah Fat Al-Wahhab menyatakan sekiranya awal puasa pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar ialah pada malam ke-29. Sekiranya awal puasa pada hari Senin, maka Lailatul Qadar pada malam ke-21. Sekiranya awal puasa pada hari Selasa atau Jumaat, maka Lailatul Qadar ialah pada malam ke-27. Sekiranya awal puasa pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar ialah pada malam ke-25. Sekiranya puasa pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar ialah pada malam ketiga. Secara ringkasnya ialah seperti berikut juga. Awal puasa hari Ahad dan Sabtu bermakna malam Lailatul Qadar malam ke-29. Awal puasa Isnin, malam Lailatul Qadar malam ke-21. Awal puasa Selasa dan Jumaat, maka malam Lailatul Qadar malam ke-27. Hari Kamis awal puasa, malam Lailatul Qadar malam ke-25. Sabtu puasa awal puasa, maka malam Lailatul Qadar malam ke-23. Abu Al-Hasan berkata, setelah memakai kaedah-kaedah ini, saya tidak pernah terluput selepas daripada pendapat-pendapat Lailatul Qadar seperti mana yang disebut di dalam Barmawi dan Qalyubi. Maka pada malam tersebut Allah SWT memerintahkan Jibril AS bersama-sama kumpulan malaikat yang lain turun ke bumi untuk mengucapkan salam ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Disebut di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif bahawa sebahagian ulama menyatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27 karena mengambil dalil daripada dua tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, telah mengulang perkataan Lailatul Qadar pada 3 tempat di dalam surah Al-Qadar dan ia mengandungi 9 huruf. Oleh kerana yang demikian, apabila didarab 3 dengan 9, maka ia menjadi 27, iaitu malam berlakunya Lailatul Qadar, yakni malam ke-27. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya juga dalam suratul Qadar, salamun hiya. Di dalam surah Al-Qadar, maka kalimat hiya yang bermaksud Lailatul Qadar adalah kalimat yang ke-27 daripada 30 kalimat yang terdapat di dalam surah ini juga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kanu la yazaluna yaqussuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatu sabi'atu minal ashril awakhir faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at annaha lailatu sabi'ati minal ashril awakhir man kana mutaharriha falyataharraha lailas sabi'ati minal ashril awakhir. Sahabat-sahabat Nabi SAW sentiasa menceritakan kepada Nabi SAW tentang mimpi-mimpi mereka bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam ke-7
yakni malam ke-7 likur di dalam malam yang ke-10 terakhir Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kamu itu sepakat menunjukkan bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam ke-7 likur daripada 10 malam terakhir Ramadan. Siapa yang ingin mendapatkannya, maka bersungguh-sungguhlah mencarinya pada malam yang ke-7 likur daripada 10 akhir Ramadan. Selain itu, ulama-ulama berpendapat bahawa berlakunya Lailatul Qadar pada malam ke-27 Ramadan didukungi oleh tanda-tanda yang berpengalaman yang pernah dilalui dan dirasai oleh salafus saleh semenjak sekian lamanya. Di antaranya peristiwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa mereka pada malam-malam tersebut. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengambil dalil berlakunya Lailatul Qadar dengan melihat kaedah, yakni keadaan matahari yang terbit pada pagi hari tersebut tanpa sinar. Berkata Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami, Wasil ibnu Abdul A'la Al-Kufi telah menghabarkan kepada kami, Abu Bakar ibnu Ayyash daripada Asim radhiyallahu anhu daripada Zirrin berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, anna alimta abal mundhiri annaha lailatus sab'a wa ishrin. Qala bala akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha lailatu sabihatuha tatlu'u syamsu laisa laha su'a wa adadna wa hafidna wallahi laqad alima ibnu Mas'udin annaha fi Ramadan wa annaha lailatus sab'i wa ishrina walakin kariha ay yukhbirakum fatattakilu. Daripada mana kamu tahu wahai Abu Munzir bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan? Jawabnya, bahkan Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada saya bahawa ia adalah malam yang paginya terbit matahari tanpa sinar. Maka kami mengira dan mengintainya. Demi Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengetahui bahawa ia di dalam bulan Ramadan dan malam yang ke-27, tetapi beliau tidak suka memberitahukannya kepada kamu karena kamu akan berpegang dengannya sahaja. Begitulah jemaah sekalian tentang kelebihannya ataupun berlakunya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita telah dengar ada manfaatnya ataupun bermanfaat pada kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.